When Marie Bandit Nampak. start to play. Dance to me. Okay, kita lock lagu tu je gitu Kita lock. Kita nyanyi lato je. Lato. Sebenarnya hati saya masa itu bersama arwah seorang saja. Ya Allah. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang suami? Sentiasa menjaga perasaan isteri. Saya belajar tu. Tiba-tiba Allah pula tak izinkan ambil jemput dia. Tu kapai-kapai lah dia. Kan? Ada dua orang pelakon yang sangat-sangat saya hormati. Okay. Ya, arwah Aizan Erdawati. Okey. Satu lagi Kak Fauzianawi. Hai Kak Kak Fauzia. Ya. Saya kata saya lepasnya aku tak mau lagi berlakon sebagai suami isteri. Tak boleh. Sebab dia terlalu menjadi. Sebab saya terlalu hormatkan dia. Dia bila hormat tu nak macam Kekok lah tu. Nak blend. loving apa tak boleh. Tak boleh. Borak Selebriti Serba Baru bersama Dina dan Falik. Dan minggu ini kami dress up. Okay, kami dress up kerana tetamu kami minggu ni, dia kalau kata kita buka kamus tu cari perkataan gentleman, kita nampak muka dekat situ kat kamus. Ya, terima kasih Dina. Bukan saya ke? Bukan awak lah. Kita bersama Dato' Jalaluddin Hassan. Tok, apa khabar tu? Lupa. Tok, sepanjang borak selebriti ni paling awal saya kena ejek tau. Ini yang paling awal. Dan Falik, dia tak perlukan kata-kata pun Falik. Dia cuma dah kena. Copet sangat. Halo, seorang legenda, seorang pengacara, pelakon, aktivis teater. Ada tak siapa toke berat tak? Bukan toke berat. Beras Jalal pasti halal. Product endorsement lah. Product endorsement. Tetapi pasal dia dia keluarkan beras halal apa? Dia menjadi duta. Nah, dia beras jadi tersebut. duta beras. Lepas tu orang nak beli beras dia je. Sampai marah lupa. toke beras tu. Jadi Dato' sihat Dato'? Alhamdulillah. Seronok dapat jumpa Dina, dah lama tak jumpa. Dan I thought I was with Bakailah kan. 2-0. Siapa nama tadi? Falik tu. Falik. Saya duk hafal nama tu pada bawah tadi. Saya tengok je, ni Falik ke Bakar? Saya minta maaf. Memang setiap minggu, setiap episod rambut dia akan jadi isu tu. Jadi isu tu. Jangan risau tu. Setiap minggu. Bakailah tu kawan saya juga. Okey, Datuk, kita akan berborak-borak. Sebenarnya anda boleh dengarkan versi sepenuhnya di aplikasi Shock. Anda boleh tengok video yang sepenuhnya di YouTube. Tapi sekarang ni kita juga ke udara di Sinar. Betul. Sampai jam 2 petang. Jadi kita macam-macam yang kita nak tanya pada Datuk. Macam-macam. Saya dah tulis macam-macam dah. Tapi bila dah jumpa Datuk ni, lagi macam-macam benda nak tanya. Kita akan masuk ke apa dari segmen pertama? Sudut Pandang. Yes. Masih lagi di Borak Selebriti bersama dengan saya Falik. Kita ada bakal juara JV9 Dina Nazir dan juga Dato' Jalaluddin Hassan. Setiap kali awak cakap macam tu, saya pressure tau. Tak, dalam tu ada Jacqueline Victor, ada Sheila Amzah, ada Tomo, ada Bob, ada Roy Kapila, ada Azrul Nizam, ada Fuad Rahman, ada Pat Candy. Ramai tau. Dan masih lagi Dina bakal juara JV9. Susahnya. Baik, kita tak siapa tahu kan. Betul. Rezeki tu Amin. Kita doakan Datuk, amin. Ya. Kita bersama Dato' Jalaluddin Hassan untuk Sudut Pandang. Hari ni kita nak bertanya tentang Tok, biasalah tu Kira macam mana benda ni? Awak aku buka. Saya macam berat lah nak cerita. Saya cinta. Tentang cinta. Mengenai cinta lah tu Cinta, kini kau datang jua, melanda dua insan, diriku dirimu. Bukan zaman saya kot lagu tu. Tak tangkap lah. Alah, awak ni lagu siapa tu? Kan tak layan Rory Marantika dengan Dewi Yul. Yes. DJ kan. Siapa tak tahu lagu tu memang tak cukup syarat lah. Tak cukup syarat lah. Saya gerak dulu tu. 3-0. Awal sangat dah 3 ni. Okay, kita bercerita tentang cinta.
kita tahu Datuk Jalaluddin Hassan seorang yang sangat gentleman, seorang yang kalau dia berbual, tak kisahlah wanita mana mesti cair sahaja. Tetapi kehilangan cinta, Datuk pernah lalui kehilangan cinta tu. Ya, pernah. Ya. Hampir 7 tahun yang lepas. 5 maaf. Ayalah 5. 6 tahun yang lepas. 6. Di mana arwah isteri saya meninggalkan saya. Pulang ke penciptanya. Ya. Itulah, saya betul-betul kehilangan. Hampir gila. Allahu Akbar. Orang semua tuduh saya orang Jalaluddin Hassan, girlfriend keliling pinggang. Kan. Tapi no, itu semua tanggapan. Persepsi. Sebenarnya hati saya masa itu bersama arwah seorang saja. Ya Allah. Kan itu janji saya pada dia. Ya. Bila saya sedar, ya kita sebagai manusia kita buat kesilapan kan. Kita ada biasalah ya. Kita tergurus hati dia. Kita seorang suami, kita rasa ego, kita boleh buat apa saja kan. Tapi apa saja. Bila kita sedar kesilapan kita jumpa dengan dia, kita pegang tangan dia. No. Saya tahu saya banyak buat salah dengan awak. Tapi mulai hari ini saya takkan lukakan hati awak lagi. Allahu Akbar. Ketika itu juga saya belajar apa itu arti kesetiaan. Apa itu seorang isteri, ya. Bagaimana menghormati seorang isteri. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang suami sentiasa menjaga perasaan isteri. Saya belajar tu. Tiba-tiba Allah pula tak izinkan ambil jemput dia. Tu kapai-kapai lah dia. Kan. Aduh, it was just like tak tahu nak cakap apalah ya. Masa dia orang nak angkat jenazah tu bawa ke masjid, kita last look lah ya. Nak sayang ke nak apa ke. Saya berbisik kat telinga dia, no, sudahlah tu, bangunlah, janganlah gua-gua dengan saya lagi. That was the word I cakap. Macam, I rasa macam dia bergurau saya dengan saya. Sebab wajah dia cantik, tersenyum. Saya rasa sudahlah tu, janganlah gurau lagi dah, bangkitlah. Adik saya pun ambil saya. Okay. Masa itu hidup saya macam tak tentu arah lah saya. Saya macam kehilangan. Setiap malam saya menjerit. Allahu Akbar. Anak saya teman dengan saya tidur, Abah. Rupanya saya saya menggigau. Tak tahulah. Allah sayangkan dia kan. Yalah, ya. Tapi life must go on. Ya, itulah yang nak ditanya. Macam mana percaturan Datuk untuk bergerak terus, meneruskan kehidupan selepas tu? Cara Datuk move on lah. Selepas kematian arwah, saya dah lain. Penampilan saya lain, tak terurus. Saya kurus. Saya makan tak terjaga kan. Anak-anak bukan tak sayang kita. Dia sayang. Tanya, Abah apa khabar? Dah makan? Ya, setakat itu je lah dia boleh tanya. Sebab masing-masing ada tanggungjawab keluarga masing-masing. Ya, kita faham. Bayangkan baju syuting saya, tak ada siapa urus. Terlonggok je lah dalam kereta. Ya. Kalau sebulan lah dalam kereta. Ya. Mengharapkan bahagian wardrobe yang ya. Bila nak bercakap tu rasa macam borek tak ada hati nak bercakap. Tapi bila orang bercakap, kita kena bercakap. Tapi bila kita cakap tu, hati kita macam hiba, macam sebab gitu. Ayah anda saya nampak tu. Nak cakap je, itulah biar macam tu tu. Macam bukan dia buat tau. Faham tu. Dia tu macam apa, tapi yang berikan saya semangat ialah kerjaya saya. Shooting. Bila pergi shooting, wah, saya bersemangat. Saya ready sentiasa. Itulah semangat saya sebagai, itu kerjaya saya. Semangat saya bila dia panggil shooting je, saya will be in character. Habis ya, saya down. Habis shooting saya balik, saya down. Tapi masuk set aja,
Datuk Jabir Hassan. I mean character. Yeah. Because saya pernah syuting dulu ni zaman arwah masih hidup lagi ya. Saya belayar di kapal. Excited naik kapal ni. Ni masa nak pergi syuting, pergi syuting kapal besar berjalan daripada Pelabuhan Kelang ke Penang. Okey. Kapal kargo tu kan. Kita bangga loh. Wah, aku naik kapal ni. Seronok lah kan. Saya kapal jalan je dah semacam kita duduk kat deck itu. Gini macam mabuk laut. Kapal besar ni. Mabuk laut kan. Faham. Lepas tu je, bang, your scene. Mama dia pening naik atas. Tak boleh fokus. Naik atas deck tu kan. Begini kan. Action. Macam mana Kapten? Kita tu okey pula. Selambur je bercakap. Boleh pula. Macam robot tau. Macam robot tau. Dia on macam tu je. Dia on gitu je. Terus jadi. Bila cut, wah. Aduh, pengalaman saya yang tak boleh saya lupa itulah dia. Sampai dia serik naik kapal, naik sampan pun tak mau. Kau ingat tak cerita apa tu? Cut. Entah. Kabus di pelabuhan. Kabus di pelabuhan. Mesti ada orang yang akan cari scene tu punya. Tak tahulah keluar ke tidak. Nanti tak keluar. Dan satu pengalaman saya syuting dengan production di China. Director China, pelakon China, syuting di Pulau Redang. Tapi dia orang datang ke Malaysia lah. Okey, tapi dia cerita production China punya lah. Production China. Okay. Director for China. Tak tahu sepatah Melayu, tak patah orang punya tabah. Cakap macam nak bergaduh dia. Macam ayam gitik lah tu Dia memang tak yakin dengan kita pelakon Malaysia. Okey, faham. Ceritanya pasal tsunami. Okey. Ya, Sea Providence nama cerita itu. Pelakon dia Cina, daripada Japan pun ada. Oh, okey. Malaysia saya dengan Amber Chia lah. Amber Chia. Tak nak kalah. Jangan marah. Nak kalah Scene pertama saya, kononnya tsunami sedang melanda pantai tu. Okey. Tak ada tsunami pun. Cuma bayang green screen aja. Bayangkan je lah. Alright. Saya nampak orang barang pantai ramai orang. Saya nampak suami. Run, lari, suami datang. Tsunami datang. Saya pun lari. Lari. Kita nampak macam ombak. Tak ada ombak pun. Bayang. Berangan. Saya jatuh, saya sembang muka dia. Saya sembang lantai muka dia. Saya sembang. Macam cerita kartun tu. Aduh. Dia kata cut. Pengarah kita panggil Toyin. Dalam bahasa Cina. Toyin nama. Dia ambil mineral water, dia layak saya. Are you okay? Bayangkan seorang pengarah bagi air mineral kat saya. Dan lari. Itu bukan kojo dia pun. Betul. Ramai lagi orang boleh buat. Dia punya orang ada tu. Kru lagi. Kita punya handy semua ada. Bagi payung kita semua kerja-kerja orang lain. Director, are you okay? Dia bagi air mineral. Ya, sampai. My God. Semangat. Dia puji pun macam nak marah. Very good tu Mulai saat itu dihormat saya. Alhamdulillah. Saya nak buktikan itu saja. Kan? Saya cakap dengan Sarina. Dia orang tak percaya kita ni. Prove that you can. Prove it. Betul. No. I konon bawa boat lah. Okay. I bawa boat. So you the captain lah. The captain I berboat. pengurus hotel. Okay. Dalam keadaan panik tu, dalam tsunami tu kan, I bawa boat untuk mulai apa dia kan. Sebelum berlakunya tsunami. Alright. So kata, suruh pelakon tu duduk kat boat tu, kita nak adjust kamera semua kita. Apa duduk lah. Kita dah poning dah. Perut kosong, nak muntah. Tahan dia. Toyin lah, dia mabuk laut. Balik. Balik terus. Balik. Tak jadilah scene tu. Balik ke pantai. Okay. Park boat tu kat tepi pantai. Sleep. Sleep.
Rehat lah. Dia nak mula hormat kita. Ya, sleep. Dia jaga. No Sleep. Okay. 2 jam dia tidur. Oh, dia bagi tidur 2 dapatkan jam. balik. Betul kan? Dia masih buat setting lagi. Okey, bujukkan dia. Abang dah okey dah, kata kita ni Malaysian Chinese lah. Okey, duduk. No need to see. No need go to see. Oh. There. You just imagine the boat itu dari static je. Dia ambil close up. Jadi kena belakang lah macam mana tu gerak lah. Dia jago gitu. Dia Bagus jaga. lah tu. Sebenarnya dalam bidang ni kalau kita disiplin, kita Hormati. tunjukkan kita punya kemampuan, Direktur imam mana sekalipun, tempatan atau luar negara, dia akan hormat kita. Walaupun tak cakap bahasa kita. Itu tujuan saya, nak buktikan kita pelakon Malaysia ni boleh lakukan, kan? Dan kita setanding dengan pelakon-pelakon. Setuju. Mungkin Datuk ada sedikit apa ni nasihat pada pelakon-pelakon baru, pelakon-pelakon baru yang mungkin nak sampai tahap Datuk susah, tapi mereka nak mencuba. Tak juga. Sale kan bagus pun. Bagus Datuk. Datuk. Saya compare pelakon sekarang, semua mereka belajar tau. Dia orang ada kursus aswara. Dia orang belajar. Bagaimana UKM, dia ada bidang dia tu. Dia orang belajar. Betul. Saya tak ada apa, zero. Tapi formula Cuma dia diberikan peluang, Allah bagi bakat sedikit. Saya belajar, saya cari. Pengalaman tu. Saya tak shock sendiri. You know, 10 peluang dia bagi saya dengar orang cakap, Jalaluddin Hassan kalau cara begini berlakon, tak lama lah. Saya, apa pasal? Kenapa? Kenapa dia cakap macam tu? terima kritikan. Saya betul. Okey, saya faham. Tukar tu Berlakon ini memang berlakon, tapi jangan berlakon. Berlakon ni memang berlakon, tapi jangan berlakon. Pasal kita nak tengok benda tu real. Dia nampak realistic, natural, kan? Jangan tiba-tiba keluar cerita zaman sekarang. Suara keluar purba. Tak kena pula Jadi Falik, hari ni awak dress up ni sebenarnya kita dua-dua memakaikan kod ni sebab kita nak bagi hormat kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Tak, saya pun begitu juga. Saya mula pakai t-shirt je. Tak ada, saya kena pakai kod. Satu, sejuk. Dia astro. 2, saya kena bagi hormat dengan Dina, dengan Falik. Terima kasih tu. Falik, betul kan Falik? Betul Falik. Banyak sebenarnya yang Datuk dah lakonkan, yang dah usahakan, tapi ada tak satu karakter yang rasanya macam Datuk belum dapat peluang lagi nak mainkan? Explore. Apa-apa watak kita beri, kita dapat pun semuanya mencabar pada kita. Tak ada anything special lah ya. Tapi tak lah, kalau satu profession, saya sukalah jadi doktor, jadi penyiasat, private investigator, detektif, macam cerita apa, Sherlock Holmes, Criminal Minds. Criminal Minds. Ada satu lagi yang dia pandai lah. Apa nama cerita dia? Harry Potter tu. Bukan. Okey, salah. Harry Potter saya jadi jin je lah. yang investigate bukan Sherlock Holmes. Bukan Sherlock. Dia very smart the way dia selesaikan masalah tu. Saya suka Detektif Conan. Baik cakap Pink Panther. Macam Sherlock Holmes lah. Sherlock Holmes macam kalau zaman saya tu Columbo lah. Columbo. Nampak macam selekeh je. Tapi Excuse me, macam bodoh, macam apa, tapi pandai sebenarnya. Dia pandai cari bukti-bukti. At the end of the dia rupanya dalam bodoh dia tu dia dah dapat bukti tu. Saya benar-benar suka macam tu. Kita tengok perkembangan filem Malaysia sekarang ni sangat memberangsangkan, Datuk. Kita tengok kutipan memberangsangkan, jalan cerita memberangsangkan, produksi agak memberangsangkan. Macam dalam 2-3 tahun ni satu anjakan yang baik dalam dunia perfilman Malaysia. Kilau kan. Selepas Mak Kilau kita ada Pascal. Betul. Kan? Air Force. Ada Air Force. Sekarang Abang Long Fadil sekarang ni pun sedang ditayangkan. Panjang baik, InsyaAllah. InsyaAllah. Saya harap itu jadi penggerak lah ya. Jadi tak mustahil, Datuk, cerita-cerita yang lebih heavy ada dekat Malaysia. Tak lama lagi. Tak mustahil. Kita pelakon kena bersungguh-sungguh lah. Betul. Shock sendirilah. Okey, itu mengenai watak yang Datuk rasa nak bawakan. Datuk tak pernah bawakan. Mungkin Datuk antara heroin Datuk
yang Datuk bukan boleh bekerjasama, tapi susah nak bekerjasama tu. Oh, tak boleh lah ni. Kini bukan tak boleh. Dia macam saya nervous. Saya ingat awak nak digandingkan. Digandingkan ramai sangat. Takut Datuk tak terpilih nanti. Saya boleh bekerja dengan siapa saja. Siapa saja. Tapi Tok ni antara heroin yang Datuk memanglah boleh bekerjasama, tapi Datuk kalau boleh nak elakkan sebab-sebab tertentu tu. Ada tak Tok? Bukan nak elakkan. Elakkan diri untuk watak-watak itu. Sebagai suami isteri, dia jangan sejanggal lah. Alright? Sebab ada dua orang pelakon yang sangat-sangat saya hormati. Ya. Arwah Aizan Erdawati. Satu lagi Kak Fauzianawi. Hai Kak Fauzia. Hai Bu. Kenapa? Dua orang pelakon yang sangat-sangat saya hormati, tapi pernah juga digandingkan sebagai suami isteri. Ya. Dengan Kak Fauzianawi saya digandingkan dalam filem Sayang Salma. Walaupun tak banyak, tapi dia punya aura tu menjadi. Saya kena timbulkan saya punya aura saya ni sebagai bapa kepada hero Datuk Sidio Raza. Ya, jadi apa yang dia bawa lepas kematian saya tu, saya yang dia bawa. Karakter saya yang dia bawa. Wow. So macam mana saya mendidik anak saya pada kecil. Azhar Sulaiman pun salah seorang. Ya. Filem pertama Nurish Karman saya rasa. Gandingan saya dengan Fauzianawi tu memang jadilah. Sedangkan saya lepas ni aku tak mau lagi berlakon sebagai suami isteri. Tak boleh. Sebab dia terlalu menjadi. Sebab saya terlalu hormatkan dia. Bila hormat tu nak macam kekok lah tu. Nak blend loving apa tak boleh. Tak boleh. Lepas tu bila saya bawa watak pondok buruk, dia jadi omak. Memang boleh jadi. Bukan tak boleh, tapi rasa janggal sebab saya terlalu hormat. Begitu juga Kak Adian. Kak Adian cuma tua dia pada saya setahun aja, setahun 2 tahun begitu. Dia senior sekolah saya. Berlakon sebagai suami isteri, saya jadi security man. Jadi suaminya Pak Security. It happened, tapi kalau boleh saya elak. Tapi kalau dah digandingkan, saya terpaksa. Betul. Sebab nak tenung muka dia kan. Tapi betul, macam saya pernah jumpa Ibu Fauzia sekali depan-depan. Tak bercakap. Betul. Saya yang banyak bercakap ni, saya tak bercakap sebab memang aura dia kuat, Datuk. Aura dia kuat, persona dia. Kita komunikasi kita walaupun tak bersentuhan, kita pandang dia sebagai seorang isteri. Saya tak boleh. Allah. Dia bukan tu. Dia bukan sebab tak ada tengok tu, sebab dulu pernah tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Tanya. Falik. Tak ada. Falik. Kak Fauzia seorang yang betul-betul saya hormati. Saya hormati arwah suaminya pun. Walaupun saya tak pernah jumpa Kak Fauzia, selalu sebut nama arwah suaminya. Dan yang terbaru anak dia meninggal dunia. Semua bekerja dengan saya. Saya baru habis dengan menantu dia gitu, buat teater bersama kan, Farah kan. So it's just like in the family. Kamu tinggal tempat yang sama dia, kamu Datuk Keramat dulu kan, ya. Jadi bukan tak boleh. Boleh kali-kali terpaksa gandingan juga. Tapi terlalu tinggi lah. Rasa hormat saya terlalu tinggi lah. Menarik. Datuk ni lah, kalau diberi pilihan lah, Datuk lebih memilih pada teater ke, berlakon filem ke, drama ke? Yang mana satu tu menjadi keutamaan? Dua-dua. Semua tu. Tiga-tiga. Kalau boleh jalan seiring lagi cantik. Tapi kalau dapat teater, satu kepuasan. Pasal kita cakap pasal tiga platform yang berbeza, tiga genre yang berbeza, teknik yang berbeza, keperluan yang berbeza. Jadi Datuk tak ada lebihkan mana-mana. Tak ada, tak apa. Tapi kalau dapat teater sesekali, bagus juga. Memang saya baru habis Tanjung. Yang sebelum Tanjung saya buat Magic of the Night in Melaka. First time berlakon teater di river. Dekat dia itu Mentu Mabuk Laut tak lah Tok? Yang tu masa tu Mentu Mabuk tak masa tu? Saya tahu ada Bob, ada Aina Abdul. Dia goyang lah kan. Sebab pentas begini kan. Pentas tak seorang menari tu. Dia tak ada mabuk laut, kena hati-hati. Sebab dia sungai bukan laut. Kalau laut dia berombak. Sungai pun kadang-kadang lalu dia berombak juga. Saya nak jadi
Parameswara. Gaya Parameswara tu dia begini. Naik kapal saya nak dia begini. Dengan lagu background. Ya, tegak. Tapi kuda-kuda kena kuat sebab bot tu jalan. Kepala dah fikir jatuh. Benda-benda teknikal yang sebenarnya anda tak tahu tau. Nak diri atas bot, nak berlakon atas bot, nak tengok dia atas tu bot platform. begini kan. Dia goyang-goyang. Dia ada apa-apa tu kita begini. Lagu background. Parameswara. Pom pom pom. Bot jalan. Orang tengok pun segar tu. Bendahara kat belakang. Bendahara tu begini tangan ni. Tok Mimi pula tu. Datuk tadi. Ya, Tok Mimi Sarega. Ada Datuk. Otak aku buat first time aku buat Tok Mimi tunduk kita tu. Itu je lacannya ada tu. Tapi he's in character lah. He was in character masa itu ya. So kapal tu bawa lah, habis tu kita kena naik bot pergi seberang sungai. Satu hair. Bukan bot besar tau, bot sampan tau. Aku di depan bergayung ini. Aku nak bergayung ke tidak ni? Aku duduk ni belum. Bot apa ini, kalau bot jatuh je semua jatuh. Sebab bot ni sampan dah. Yelah, ya? Nak kena seimbangkan. I pegang siapa belakang aku ni? Siapa pegang aku ni? Tok Mimi pegang I. Belakang tu Mimi orang pegang dia. Jadi begini. Dah macam beratur tu Masing-masing pegang. Kita kena ada rasa. Ada orang pegang, mana kita rasa ada orang pegang kita. Okey. Kalau tidak kita boleh lost balance. Oh, itu ya Allah. pengalaman. Tapi it happened. Ya. Sampai tiba-tiba kata, "Oh, ni show ni bagus ni. Betul. Show tempatan. This is international. Terima kasih kepada saudara Lokman Ghani. Itulah cerita. Itulah shownya yang Aina Abdul jatuh tu. Oh, ya. Itu dia video viral Aina Abdul jatuh masa tu. Kita nak ajak seorang yang tiba-tiba masuk studio. Awak nak bergambar dengan Datuk Jalal kan? Sini lah, tak apa. Ambil je lah gambar. Masya Allah. Tapi dia bangun tidur ni tu. Ambil je gambar. Selamat pagi. Kita dah jumpa tadi kan? Semua sampai. Ini gambar dulu. Nampak? Kita orang borak selebriti apa-apa boleh jadi. Apa-apa boleh jadi. Jadi tiba-tiba Siapa nama dia Hafni. Hafni tu. Handsome boy. Hafni. Girlfriend ramai ni tu. Allah Akbar. Saya minat tu. Handsome. Datuk girlfriend ramai. Tok, saya dah duduk sini sejam tak jumpa. Jadi apa ni? Saja. Saya nak tunjuk kat orang Hafni ada dekat studio sekarang. Okey dah keluar ni. Ramai. Ni ramai tu. Tok, jadi kita bergambar tu boleh tu Jatuh Samden. Keluar. Jatuh sekarang Datuk. Tok idola saya. Okay, Falik, kamu tiada lagi talian hayat, ya. Kalau anda dapat menjawab soalan ni, anda akan memenangi hadiah seterusnya RM64,000. Ni betul-betul Datuk. Soalan seterusnya dapat jawab dia Datuk transfer tau. RM64,000. Okay. Nama saintifik pokok semalu. A. Mimasa pudica. B. Mimosa pudica. C. Mamaso pudica. D. Mimosa pudin. Oh, kena jawab sekarang tu Ya. Tiada lagi dalam ayat. Terpulang pada anda. Anda boleh teruskan permainan atau anda pulang dengan wang telah anda menangi RM32,000. Ya. Saya tahu jawapan dia A. Confirm. Saya pasti. Mimosa pudica. Apa yang pasti? A. Anda pasti? Pasti tu. Okey. Adakah itu jawapan muktamad anda? Oh, begini mendebarkan. Ya tu, pasti tu. Okey. Saya tanya, adakah itu jawapan muktamad anda? Muktamad. Okey. Alright. Mimosa pudica. Jawapan Falik. Jawapan yang sebenarnya. Ya, saya gandakan anda RM64,000. Dia ada satu lagi yang mendebarkan tu. Okey. Jawapan yang selepas ini. Ya, Okey. saya gandakan lagi wang anda. 64 kali 2 berapa? Lebih kurang 12.8 something 128,000. Apakah dimaksudkan Bima Sakti? A. Bulan. B. Atmosfera. C. Galaksi. Ataupun D. Cahaya.
Apakah dimaksudkan Bima Sakti, bulan, atmosfera, galaksi, cahaya? Soalan bernilai RM128,000. Ush, ini duit betul. Kalau duit betul, saya jawab betul-betul ni. Saya jawab C lah tu. Galaksi. Galaksi. Tiada lagi dalam hayat. Apakah jawapan utama anda? Saya tukarlah tu. Terpengaruh. Atmosfera ke? Talian hayat kau dah habis. Kau tak tengok aku. Okey. Tok, saya yakin dengan atmosfera. Atmosfera. Kata orang dalam hidup ini, anda kena yakin. Jangan berbolak-balik. Ush. Kalau yakin yang pertama, tetap yang pertama. Begitu juga kalau kita sedang bercinta. Oh, dekat kat situ Terpulang pada anda. Tok, tukar balik tu galaksi lah. Galaksi. Galaksi. Maafkan saya, jawapan sebenarnya atmosfera pun bukan galaksi. Ya, tepatnya. Ui, betul lah, rasa lah benda tu. Okey, soalan seterusnya. Siapakah penulis animasi Crayon Shin-chan? 1 juta tu. Shizuka Minamoto, Kasukabe ataupun C. Yoshito Usui, D. Akiko Yajima. Maafkan saya, Shizuka Minamoto, Yoshito Usui. Ya, hati-hati. Saya rasa marah pula dengan soalan ni. Akiko Yajima. Ya, Yajima. Ada nama yang familiar kat situ Ya. Bukan ya tu, tolong sikit. Saya hendak awak berhati-hati dengan jawapan ini kerana ini okey. soalan bernilai RM1 juta. Ya. Kalau anda gagal, anda akan kehilangan RM468,000. Wow. Saya bagi awak peluang lagi. Siapakah penulis animasi Crayon Shin-chan? Shizuka Minamoto, Kasukabe, Yoshito Usui ataupun Akiko Yajima. Shizuka Minamoto, Kasukabe, Yoshito Usui, Akiko Yajima. Saya berhenti lah Tok. Saya berhenti. Setakat ni Tok, saya rasa cukup lah duit saya. Berapa tadi? 28,000. Wah. Cukup lah Tok Berhenti setakat di sini lah. Saya dah bagi cue, tak faham-faham juga. Saya ulang sekali lagi. C Tok, C. Tadi Datuk tekan kat C tu. Sorry Tok, saya lambat. Tapi stresnya dia tu. Macam mana? Macam mana tu nak buat? Macam mana nak buat feel macam tu Dia punya karakter stres tu. betul. Ya. Apa jawapan tadi? C. C. Okey. Anda pasti? Pasti. Ada kita jawapan utama anda? Betul. C jawapan anda. Maafkan saya, Felix. Jawapan yang sebenarnya kita kembali selepas ini. Yang ini paling mendebarkan sebenarnya. Kembali selepas ni. Datuk, sebenarnya saya Datuk adalah salah seorang idola saya. Thank you very much. Dari segi pengacaraan, dari segi lakonan, dari segi personality. Macam Datuk, bila Datuk diri je, the whole room lights. Ya. Tak tahu dia malu ke apa. Saya just nak tengok. Tak, betul. Sebab Datuk ni seorang dia selama dia dah kenal lebih 10 tahun Datuk. Kita dah kenal lama. Seawal saya dalam industri, saya dah kenal Datuk. Dan Datuk tak pernah kurang daripada nasihat. Nasihat dia sentiasa ada. Sentiasa always kind to say anything. His words are always kind. Dan rambut dah putih. Dan dah putih. Banding dengan masa tu Datuk. Banding dengan masa tu, putih lah sikit. Saya pun jauh lebih kembang daripada masa tu. You know, when I saw you singing Academia Fantasia, because I love singing. Malaysian Idol. Malaysian Idol. Yes. Saya minat menyanyi sebenarnya. I don't know di mana silapnya. I boleh terkona pergi lakonan pula. I pun tak faham lah. You know? Maksudnya Tok nak bermula sebagai penyanyi.
Abang ya, saya nak menyanyi sebab saya dibesarkan dalam suasana itu. Okay. My father adalah pengasas nasyid. Dia ada anak murid dia seperti Habibah Yaakob, asal seorang anak murid. Kenal Habibah Yaakob? The nama is very familiar. Malam ini kita berpisah. Itu sebab Piramdi Sambari. Dia murid father I. Kalau dia nyanyi lagu Arabik, Arwah Syafi'ini pun kalah. Wow. Itu nama dia bapak saya. So saya tengok suasana itu. Tiap kali nak musabakah tahun 60-an ke 70-an kan. So tahu musabakah? Tahu. Di Studio Merdeka. Tak lahir lagi mana tahu. Right. Bapak saya akan bapak saya adalah hakim musabakah Quran. Okay. Dan juga dia akan pastikan ada persembahan nasyid ketika itu. Itulah dia ajar. So, saya tengok cik-cik saya tengok. Itu yang saya belajar main bongo. Disebut di mana? Sebut di mana? Bongo. Di sini, bukan di sini. Di sini. Bongo. Jadi Dato' pandai main bongo tu Itu buat rakaman kat RTM lah. Because my mother main piano. Memang daripada keluarga yang sangat musical lah. Father main gambus. Main gambus. I masuk Form 1, you know. Ada talent time. Pertandingan. Biasalah tu. Dulu Form 1 suara pendek je. Until Form 4 baru kita suara panjang. Sekarang semua suara panjang. Kat gymnasium. Duduk atas kotak aja tu. Kotak kecil tu. Right? Yang ni. Dah lama ku di rantauan, tinggal bersendirian tanpa teman. Teringat buah hati budak-budak umur baru 13 tahun. Kan? Ada pertama dia. Nampak. Benar. Tapi ada benda tu. Dapat cup. Cup dia besar ni je. Macam saiz tikus je dia. Tapi rasa macam hebat rasanya kan. Rasa macam besar. Yalah, Mona nombor 1. Budak-budak ya. Terus tanam nak jadi penyanyi lah pada awalnya. So bila naik Form 3 kan, I masuk talent time. Satu lagu yang I tak boleh lupa. They said you found somebody new, but that won't stop my loving you. Lagu tu. Am I that easy to forget? Okay, dari Angebel Humperdinck. Angebel Humperdinck. I tak tahu I dapat nombor apa. I nombor 2 ke nombor 3, tapi I rasa I nombor 4. I nombor 2 ke nombor 3, tapi I rasa I nombor 4. Kau punya tersasar je tu. No, I rasa I nombor 3. Okay. Until when I was in Form 4, saya didenda. Ayo. Didenda kerana buat bising. Kami kita sastra kita masa tu kita panggil literature. Semua dalam bahasa Inggeris. Julius Caesar, To Kill a Mockingbird, William Shakespeare, Macbeth, right? So masa tu kami sejarah tengah buat Julius Caesar. Okay. Right? Masuk je kelas, you keluar. Termasuklah Dan. Bising. You buat bising. Sepatutnya you India. Cikgu India. Mrs. Sokalingam tak silap saya. Ingat lagi tu. Masih Ya ingat Allah. lagi tu. Mrs. Sokalingam kan Mrs. Azmi. Saya tak ingat. Antara itulah. Ya. I nak you hafal chapter ni. Alright. Muka surat ni. Alright. Perform di front class next week, or else you're going to perform in front of the assembly. Terkocek dek. Takkanlah nak buat event assembly kan. The whole school. Kelas lah. Okay. Semua kawan-kawan kita. Okay. So balik Julius Caesar. Bukan Julius Caesar. Scene tu Caesar kena bunuh. Okay. Dalam ni dah habis lah ni. Dah last lah ni. Dah habis chapter tu. Dia habis sekarang. Berapa banyak bomba perang. Berapa banyak bomba. You tengok cerita berjalan macam tu lah. Macam itulah. Panik lah tu. Berapa banyak bomba. Macam tu lah tengok. Tiba minggu tu. Lakulah. Ready? Kata dia. Alright. Okay. Start now. Aku tengok kawan-kawan semua pegang buku. Kita je hafal lah. Apa saya dia orang pegang buku?
Dah mati kita lah kan. Dan hafal. I suruh tak pegang buku. Dah suruh kata hafal. I bersungguh-sungguh bercakap macam mana. Kan. Lepas tu I kena bunuh. Syok. Balik pong. I tak pergi bangkit tau. Duduk diam. Dah mati. Lepas tu I dengar tepuk tangan. Okay, Jaludin, stand up please. Wah, you don't look at the text. No, Tuan suruh saya hafal. Tuan suruh saya berdialog. Tuan tak suruh saya cakap. Macam betul tak nak cerita manis foto itulah dia. You ask me to act, you want me to memorize. Yes, I memorize. But your friends didn't. You know what, Jalaluddin? I think you're going to become a very good actor one day. Yeah. Doa seorang cikgu bila tu. Bila dia cakap tu kan saya dah fikir. Seronok juga. Terdetik lah benda tu. Itulah terdetik. Right, Datuk Rahim. Saya dapat peluang berlakon dengan dia. Dalam Idola. drama Jejak Perantau. Okey. Tak seakan-akan sama tajuk. Ya. Jejak Bertapak, Jejak Perantau. Syuting di London. Wow. Saya pergi London. Nak pergi jalan. Dapat rasa tu Datuk Rahim berlakon pun menggigil kaki dia. Yelah, Kaki idola kan. You know, saya pergi. Ingat lagi kat kota London tu. Kami nak cross the street. Action, cross the street. Macam mana bang? Abang belum lagi. Boleh tak? Boleh. Bisa. Kena belajar lagi lah. Okay. Anugerah Sri Angkasa. Filem itu dicalonkan, drama itu. Datuk Rahim dicalonkan sebagai pelakon terbaik. Saya pelakon pembantu. Pelakon pembantu terbaik. Calon-calonnya lah Jalaluddin Hassan. Pemenangnya Jalaluddin Hassan. Wow. That was my first award. You know, Datuk Rahim dia tewas dengan arwah Pak Tamam tak silap. Okay. You know, dan pelakon anak-anak pun menang juga. Daripada cerita yang sama. That was masa. Then only my father realised, okay. Maybe saya this is liku-liku dari pelakon tu susah. But I was not from that family background. Saya ditentang, tak suka. Ini saja yang kau tahu untuk menyara keluarga kau. Ya Pak. Dia ingat suka-suka je. Dia tak kisah sebenarnya. Dia ingat suka-suka je. Kan. So bila dapat watak utama for the first time RTM tu kan, sebelum yang menang tu kan, wah, mula-mula saya tak berada kan. Itu extra sikit. Yes, yeah. Lepas tu okay, I nak bagi satu watak utama. Nama cerita dia Dian. Cuba nyanyi sikit. Merpati dua macam tahulah cerita Dian tu. Jangan pandai nyanyi ya. Bolehlah sikit-sikit puan. Okay, saya nak gandingkan awak dengan Oji Mak Daud. Betul. I was like Betul. Semua lama dah. Ya, itu paling top tu. Masa tu paling top. Dah mati I. Oji Mak Daud. Kalau tak dapat Oji Mak Daud, kita cuba Nur Kumalasari. Dapat Nur Kumalasari, dapat Dian Piramli. Wow. Dapat Dian Piramli, Nazna Hamid. Semua nama besar-besar. Yelah betul. Untuk berganding bersama. Akhirnya semua tak dapat. Yang dapat Ernie Ismail dapat. Dia dah top dalam drama dia. Ini cerita lain dalam drama dia. Dia cakap pengantin popular ke apa? Betul itulah. Tak tahu dia macam familiar. Tapi Dian tu familiar. Yunus Ismail dapat berlakon. Itulah first time saya berlakon. So balik pada pesan bapak tadi, itu saja yang kau tahu untuk menyalakan kau. Ya Pak. Okay. Aku bagi kau restu. Dan syarat solat jangan tinggal. Agama jaga. Itu pesan bapak. Tapi pentingnya restu orang tua kan. Betul. Amin. Baiklah, untuk penutup hari ni kita seronok sangat dapat berborak dengan Datuk Jalaluddin Hassan. Betul. Jadi saya, it will be an honour kalau Datuk boleh sudi nak menyanyi dengan saya. Kita nyanyi sikit je Datuk. Lagu apa? Lagu Michael Bublé, Sway. Boleh tak? Ya Allah, sempurnakanlah hari itu. Permudahkanlah perjalanan hidup hari. Amin tu. Amin. Doa kami perjalanan hidup Dina dan Falik. Amin. Semoga Allah sentiasa memberkati kita. Amin. Permudahkan segala usaha kita. Amin. Ya, insya-Allah. Amin. Amin. Datuk boleh dulu.
When my rhythm starts to play, dance with me, sway with me. Make you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you want the magic technique. When we sway, I go weak. Sampai situlah cikgu saya pun meninggal. Cikgu